Selamat pagi, selamat sejahtera kepada semua pelajar. Minggu ini kita akan lihat pula bagi pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Okey, kita akan lihat di bahagian pendidikan jasmani di unit nombor 7. Okey, bagi tajuk rekreasi dan juga kesenggangan. Okey, di bawah tajuk unit yang ketujuh ini, kita akan ada 3 jenis permainan, 3 jenis aktiviti. Yang pertama iaitu kita akan lihat yang berkaitan dengan pandu arah ataupun orienteering. Okey. Kemudian kita ada juga bagi permainan Dutch ball. Okey. Dan juga permainan yang seterusnya iaitu kategori permainan tradisional ataupun kita panggil sebagai jenis permainan gelap cerah. Itu akan kita lihat pada minggu ini. Archie juga untuk minggu ini. Okey. Baik, kita kembali kepada muka di unit 7. Okey, bagi standard kandungan dalam unit 7, yang pertama kita akan cuba melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan seperti yang telah saya beritahu tadi. Itu apabila kita kembali ke sekolah nanti, kita akan cuba melakukan aktiviti-aktiviti tersebut. Untuk kali ini kita akan melihatnya secara teorinya terlebih dahulu. Apabila kita berpeluang kembali secara bersemuka nanti, kita akan cuba untuk mempraktikkan apa yang kita belajar pada hari ini. Kemudian yang kedua, kita akan cuba mengaplikasikan strategi dan idea-idea kreatif yang ada dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan. Yang ketiga, mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan juga keselamatan. Kemudian yang keempat, menunjukkan keyakinan dan rasa tanggungjawab kendiri semasa kita melakukan aktiviti fizikal. Kemudian berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti. Kemudian membentuk kumpulan dan bentuk juga kerjasama dalam kumpulan masing-masing. Dan memahami dan aplikasi etika dalam sukan ketika melakukan apa jua aktiviti fizikal. Okey. Baik, pengenalan pada minggu ini bagi unit yang ketujuh, rekreasi dan kesenggangan. Okey, aktiviti rekreasi dan kesenggangan dia melibatkan kepada beberapa aktiviti yang terancang dan tidak terancang. Ini adalah untuk mengisi masa lapang. Contohnya seperti orienteering tadi, aktiviti pandu arah dan juga permainan-permainan tradisional. Rekreasi ia melibatkan aktiviti yang terancang, yang menyeronokkan, memberi rasa kepuasan dan juga cabaran. Manakala bagi kesenggangan pula merupakan aktiviti yang tidak terancang dan lebih rileks serta kurang dalam penggunaan tenaga. Tapi kedua-dua, rekreasi dan kesenggangan adalah satu komponen penting untuk kita amalkan gaya hidup yang seimbang dan sihat, terutamanya dari segi fizikal, mental, emosi, rohani dan juga sosial. Dan ini adalah untuk mengurangkan tahap stres dan kemurungan, serta jiwa akan menjadi lebih tenang apabila kita berada dalam keadaan ataupun dikelilingi dengan alam semula jadi. Aktiviti ini juga memberi sumbangan dalam membina hubungan sesama rakan, ahli keluarga. Dia akan menjadikan hubungan itu lebih erat melalui melakukan aktiviti-aktiviti penglibatan secara bersama-sama dalam melakukan aktiviti seperti ini. Dalam tajuk ini seperti yang saya beritahu tadi,
kita akan cuba belajar cara untuk melakukan aktiviti pandu arah, permainan dodgeball, serta melakukan kemahiran dalam permainan tradisional, iaitu gelap cerah dan juga arcisip. Okey, baik, yang pertama kita nak lihat ini seboleh-bolehnya kita akan lakukan secara bersemuka. Kita akan menggunakan kompas yang sebenar dan sebagainya. Okey, hari ini kita hanya lihat dahulu bagi pandu arah dan juga orientering. Okey, aktiviti pandu arah adalah satu sukan yang bersifat rekreasi dan ia juga boleh dijadikan sebagai pertandingan. Aktiviti ini biasanya dilakukan dengan menggunakan beberapa alatan, terutamanya seperti kompas, peta dan juga kad arahan, iaitu kad arahan ni yang berfungsi ataupun melibatkan kemahiran untuk mengemudi ke beberapa titik kawalan ataupun destinasi yang diberi dengan adanya ketiga-tiga alat tadi, kompas, peta dan juga kad arahan. Pemenang, bagaimana nak tentukan pemenang? Iaitu individu ataupun pasukan yang berjaya melalui semua titik kawalan tersebut dalam masa yang paling pantas. Siapa yang paling cepat melalui semua titik-titik kawalan yang diberikan, itu adalah pemenangnya. Aktiviti-aktiviti seperti ini dia memberikan keseronokan dan gaya kepimpinan, kerja sepasukan, kemudian memupuk kepada kemahiran untuk berfikir aras yang tinggi serta membina kecergasan fizikal kerana memerlukan pergerakan yang pantas, cepat dan sesuai untuk semua peringkat umum. Okey, perkara yang paling utama iaitu kompas dalam pandu arah. Baik, ini adalah anatomi kompas. Apa yang ada dalam kompas, seperti yang ada dalam gambar rajah ini. Ini merujuk kepada skala. Kemudian di sini merujuk pula kepada penunjuk arah di bahagian hadapan kompas tersebut. Kemudian di dalam kawasan ini pula, ini merujuk kepada anak panah orientering. Kemudian di sini adalah plat tapak yang berwarna merah. Ini pula merupakan jarum magnetik. Kemudian ini pula merujuk kepada garisan melaras. Dan yang terakhir adalah perumah kompas. Ini adalah satu anatomi bagi kompas yang lengkap. Di bawah ini gambar rajah ini menunjuk kepada penanda kawalan. Apa itu penanda kawalan? Ia adalah satu penanda khas dengan kod dalam bentuk nombor ataupun huruf, iaitu dengan tujuan untuk memastikan peserta-peserta yang terlibat dalam pandu arah untuk tiba di titik kawalan dengan betul. Itu fungsi dia. Setiap penanda kawalan akan disertakan dengan penebuk ataupun panca. Tujuan dia adalah untuk menebuk kad kawalan sebagai bukti peserta telah melawati titik-titik kawalan yang telah ditetapkan. Apa itu titik kawalan? Titik kawalan ni ia adalah satu kedudukan yang telah ditentukan dan perlu disinggah oleh setiap peserta pandu arah. Kedudukan ini perlu terdapat di dalam peta yang akan diberikan kepada setiap peserta. Kita akan lihat video-video bagaimana untuk menggunakan kompas semasa melakukan aktiviti pandu arah selepas penerangan ini nanti. Baik. Secara teorinya dahulu kita lihat di sini cara bagaimana
untuk menggunakan kompas. Yang pertama, berdiri menghadap tempat ataupun objek yang hendak dituju. Kemudian pegang kompas secara mendatar di hadapan anda. Kemudian pusingkan perumah kompas. Okey, ini pusingkan perumah kompas tadi. Pusingkan perumah kompas tadi sehingga jarum magnetik masuk ke dalam anak panah orientering. Anak panah ini menunjukkan arah utara. Okey, kemudian arah pergerakan anda adalah seperti yang ditunjukkan pada petunjuk arah kompas. Bacaan bearing tempat ataupun objek tersebut ialah 60 darjah. Itu bagi kedudukan bagi kompas tersebut. Okey, di sini cara untuk melakukan aktiviti pandu arah. Okey, sebagai contoh yang diberikan di sini, dia menggunakan peta sekolah dengan menggunakan kompas dan juga peta sekolah. Di sini aktiviti lah. Kita akan cuba lakukan aktiviti pandu arah yang dipanggil sebagai explore race dalam kumpulan kecil lah. Ini secara aktiviti fizikal lah yang boleh disediakan. Ini adalah contoh untuk kita lihat dahulu bagaimana ataupun apakah alatan-alatan yang diperlukan bagi melaksanakan satu permainan orientering ini, aktiviti orientering. Okey, ini peta sekolah yang boleh dijadikan sebagai rujukan kepada setiap peserta. Kemudian di sini ada nombor-nombor yang telah ditetapkan tadi. Okey, ini adalah petunjuk dia, penanda kawalan dan sebagainya. Okey, kemudian melalui kad arahan, semua peserta akan menerima atau setiap kumpulan akan menerima kad arahan mengikut urutan yang betul sehinggalah urutan-urutan ini diselesaikan sehingga kepada arahan yang terakhir, dan pemenangnya akan ditentukan dengan masa yang paling cepat dan lengkap melalui pada setiap titik kawalan yang telah diberikan. Okey, itu adalah secara ringkasnya bagaimana untuk melakukan aktiviti permainan orientering. Okey, kemudian permainan dodgeball. Okey, permainan yang agak baru di negara kita, di Malaysia. Okey, ia mula diperkenalkan sekitar tahun 2009. Okey, kemudian permainan ini melibatkan kepada pemain yang bergerak dalam satu gelanggang sambil mengelakkan diri daripada terkena bola yang dibaling yang dituju kepada mereka oleh pihak lawan. Permainan ini memerlukan kemahiran membaling, mengelak, mengadang, menerima bola serta memerlukan strategi bermain secara berpasukan. Okey, disebabkan itu nilai-nilai integriti, kejujuran, semangat kesukanan adalah amat penting. Pasukan Malaysia antara merupakan juara kejohanan dunia pada tahun 2017 di Kanada bagi kedua-dua kategori lelaki dan juga perempuan. Okey. Okey, bagaimana permainan ini dimainkan? Kita lihat penerangan dia. Nombor 1, kamu merujuk kepada gambar rajah ini. Okey. Nombor 1, kedudukan mula dengan sebelah kiri dengan sebelah kaki atas garisan belakang. Okey, di garisan belakang ini sama dengan kedua-dua belah pasukan. Kemudian marshal ataupun pengadil akan memberi isyarat mula. Kemudian 3 pemain bagi setiap pasukan. Okey, 3 pemain bagi setiap pasukan memecut ke garisan tengah. Kemudian pemain hanya dibenarkan mengambil 3 bola biji. 3 biji bola di sebelah kanan gelanggang bagi setiap pasukan. Selepas mengambil bola, pemain harus melintasi garisan serangan untuk diaktifkan. Kemudian bola boleh dibaling sebaik sahaja bola melepasi garisan serangan. Apabila permainan dimainkan, 3 orang pemain berlari ke garisan tengah untuk mendapatkan 3 biji bola.
Kemudian dia akan berpatah balik ke belakang sehingga melepasi garisan serangan dan permainan boleh dimulakan. Lontaran atau pembalingan boleh dilakukan. Okey, bagaimana untuk mendapatkan mata? Untuk mendapatkan mata, satu pasukan perlu menyingkirkan kesemua pemain lawan untuk ataupun sehingga masa tamat. Mula semula dengan 6 pemain sehingga masa tamat. Pasukan yang mata yang terbanyak akan dikira sebagai pemenang. Okey, kemahiran-kemahiran asas dalam permainan dodgeball. Yang pertama iaitu membaling, iaitu memerlukan ketepatan dan kuasa elakkan bola dari ditangkap oleh pihak lawan. Yang kedua adalah mengadang, iaitu tindakan adangan terhadap percubaan dengan bola. Okey, kemudian menangkap untuk hidupkan ahli pasukan yang tersingkir dan dimatikan pihak lawan. Kemudian mengelak, lakukan apa saja gerakan bagi tujuan untuk mengelak serangan bola yang dibaling ke arah kamu. Okey, strategi permainan dalam permainan dodgeball ada 6. Yang pertama, serangan balas, iaitu melakukan serangan balas apabila tumpuan pihak lawan terganggu mengambil peluang menyerang dan daripada garisan belakang. Kemudian yang kedua, permulaan yang pantas, iaitu pecut untuk mendapatkan bola. Kemudian hantar kepada rakan sepasukan yang menunggu di belakang garisan serangan dan memulakan serangan. Kemudian yang ketiga, posisi dan pengambilan semula, iaitu berjaga-jaga menangkap bola teradang ataupun terlepas daripada pasukan yang lain ataupun rakan sepasukan. Yang keempat, serangan secara serentak, iaitu menyerang, melakukan serangan bersama-sama, tentukan sasaran dan sediakan isyarat kepada pemain sepasukan yang lain. Kemudian pergerakan aktif, bersedia untuk melakukan serangan dan adangan yang pantas, dan teknik mengembalikan bola, iaitu posisikan bola untuk serangan pantas dan pengambilan semula yang cepat. Okey, itu ada secara asasnya bagi permainan dodgeball, dan saya akan sediakan video untuk kamu lihat dengan lebih jelas bagaimana permainan ini dimainkan. Okey, seterusnya kita lihat kepada permainan tradisional, iaitu permainan gelap cerah ataupun kita panggil sebagai permainan galah panjang ataupun permainan toy, ikut kepada panggilan kepada kawasan-kawasan yang tertentu lah. Okey, baik, permainan ini menguji kepada kecekapan dan juga kepantasan pemain-pemain yang melibatkan dua buah kumpulan pemain. Satu kumpulan akan menjadi penyerang dan satu kumpulan akan menjadi pengadang. Permainan ini dimainkan oleh kanak-kanak di beberapa negeri, terutamanya di negeri Terengganu. Lazimnya permainan ini dimainkan apabila terdapat cahaya bulan pada hari perayaan ataupun pada majlis-majlis yang tertentu. Dalam permainan ini, satu kumpulan cuba untuk melepasi halangan yang dibuat oleh kumpulan lawan pada garisan yang telah ditetapkan. Manakala permainan ini tidak menggunakan alatan, tak gunakan sebarang alatan, dan boleh dimainkan pada masa lapang di kawasan yang rata dengan ukuran sepanjang 6 hingga 9 meter dan lebarnya 2 hingga 3 meter yang dibahagikan kepada 3 bahagian dengan kedudukan pemain seperti dalam gambar rajah yang ada di sebelah ini. Okey, baik, bagaimana untuk bermain bagi permainan ini? Okey, rajah A ni, okey, yang warna pink ni adalah bagi pemain penyerang, manakala yang berwarna biru adalah pemain yang akan melakukan hadangan, pengadang. Okey, cara dia yang pertama, pemain dalam dua kumpulan yang mempunyai 6 anggota ataupun 6 ahli dan membuat undian untuk menentukan kumpulan penyerang dan juga kumpulan pengadang. Dan yang kedua, kedua-dua kumpulan akan bersedia di kedudukan masing-masing bagi memulakan
permainan, seperti dalam gambar hajah A tadi. Okey, kemudian kumpulan penyerang akan cuba bergerak melepasi halangan yang dibuat oleh kumpulan pengadang tadi pada setiap garisan, iaitu kumpulan penyerang tadi mereka harus mengelak daripada disentuh oleh pemain pengadang. Okey, jika ada pemain penyerang yang berjaya disentuh oleh kumpulan pengadang tadi, pemain tersebut akan terkeluar daripada permainan, akan dikira sebagai matilah. Okey, kemudian kumpulan pengadang boleh bekerjasama di mana-mana garisan sekiranya semua ahli kumpulan penyerang telah melepasi garisan yang pertama. Maksudnya kumpulan pengadang boleh mengatur strategi bagaimana untuk melakukan gerakan kepungan kepada pasukan ahli-ahli pasukan penyerang yang telah melepasi garisan yang pertama. Semasa bermain, sekiranya ada penyerang yang disentuh oleh pemain kumpulan pengadang yang tidak memijak garisan, itu dikira tidak sah. Permainan akan diteruskan. Pemain pengadang perlu melakukan sentuhan pada pemain penyerang, dan pemain pengadang tersebut perlu berada di atas garisan yang telah ditetapkan. Kumpulan penyerang pula akan dikira menang sekiranya mana-mana ahli kumpulannya yang berjaya melepasi garisan yang ketiga, dan permainan akan disambung semula dan ditamatkan mengikut kepada persetujuan kedua-dua belah kumpulan. Dia akan bertukar peranan pasukan penyerang pula akan menjadi pasukan pengadang, pasukan pengadang akan menjadi pasukan serangan pula. Okey. Baik. Kemudian bagi permainan aci sip. Okey, permainan yang kedua, permainan tradisional. Okey, permainan aci sip ataupun sip, ia dikenali sebagai aci cap, aci cop ataupun aci loop sip. Okey. Permainan ini tujuannya adalah untuk menguji ketangkasan dan kecekapan pengejar untuk menyentuh pemain lain yang cuba mengelak daripada disentuh olehnya. Okey. Pemain ini juga tidak memerlukan sebarang alatan dan dimainkan pada waktu petang, waktu lapang, dan tiada had dan tiada ditandakan. Bilangan pemain sebaiknya melebihi 6 orang. Bagaimana untuk memainnya? Okey, mudah. Okey, di sini kita akan lihat seorang akan menjadi pengejar dan yang berwarna biru ni adalah pemain cuk. Okey, bagaimana ia dimainkan? Okey, yang pertama, pilih seorang murid untuk jadi pemain pengejar. Kemudian pengejar perlu mengejar dan cuba menyentuh seorang pemain untuk menggantikannya sebagai pengejar. Okey. Pemain lain cuba mengelakkan diri daripada sentuhan pengejar. Pemain yang dikejar boleh berehat. Okey, ingat pemain yang dikejar boleh berehat atau menyelamatkan diri dengan kedudukan mencangkung kemudian menyebut cop. Okey, dia akan berada dalam kedudukan mencangkung dan menyebut cop. Kemudian pemain yang dicop tadi, yang telah menyebut cop, boleh menjadi aktif semula, okey, setelah disentuh ataupun di-save oleh pemain-pemain yang lain. Maksudnya pemain yang telah duduk mencangkung tadi, kalau dia nak aktif semula, rakan-rakan yang lain boleh sentuh dia, baru dia akan boleh bangun semula dan aktif untuk bergerak. Okey. Kemudian tukar peranan sebagai pengejar jika anda disentuh oleh pengejar. Jika kamu tidak sempat duduk mencangkung dan sebut cop, pengejar tadi dapat menyentuh kamu, so kamu pula yang akan menjadi pengejar. Jika semua pemain telah dicop dan tidak dapat disetkan, pengejar akan membilang 1, 2, 3
dan pemain yang terakhir berdiri akan mengganti peranannya menjadi pengejar yang baru. Kemudian nombor 8, pemain boleh diteruskan ataupun ditamatkan mengikut kepada persetujuan kepada semua pemain. Kamu boleh ubah undang-undang permainan ini mengikut kepada kesesuaian yang kamu rasa lebih menyeronokkan dan lebih kreatif untuk dimainkan. Okey, saya akan sediakan video kepada kamu untuk kamu lihat pada semua jenis permainan ini selepas pengajaran ini dan kamu diminta untuk menjawab soalan kuis yang telah disediakan di dalam Google Classroom.